Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini saya nak share satu menu iaitu ibu sambal yang ibu sambal ni boleh memudahkan kita untuk masak di dapur menggunakan ibu sambal. Semua masakan yang menggunakan sambal kita boleh buat ibu sambal ni. Jadi dia masakan kita akan jadi cepat. Kita tak payah tunggu yang lama jom tengok bagaimana saya nak cara-cara nak buat ibu sambal. Jom kita ke dapur. Okey, ini bahan-bahannya yang kita nak buat ibu sambal tu. 5 ulas bawang putih, 1 inci halia, 5 biji bawang besar. Nanti bahan-bahan yang tiga jenis ni kita blend dulu ya. Jadi kena potong kecil-kecil dulu bawang besar tu. Yang ini cili kering. Cili kering kita kena timbang 150 gram sebelum kita rendam ataupun kita rebus cili kering ni. Ini saya dah rebus. Jadi sebelum rebus tu kita kena timbang dulu 150 gram cili kering Lepas tu kita rebus sampai dia kembang, kemudian kita toast. Okey, jom kita tengok penyediaan. Okey, ni halia, 1 inci halia. Kita potong-potong untuk kita nak blend Ni halia, bawang putih. Potong dia kecil-kecil untuk senang kita nak blend, bagi dia hancur betul-betul halus. Halus bawang semua ni. Ni bahan-bahan yang kita nak blend. Ini bawang putih. Okey, bawang besar pun kita kena potong kecil-kecil lah supaya senang dia cepat kisar Jadi kita nak blend halus. Buatlah sampai habis 5 bawang besar ni. Kita potong kecil supaya senang nak kisar. Okey, ini bahan-bahan yang kita nak kisar halus. Jadi saya nak masukkan dalam blender ni. Masukkan, campur sekali lah campur bawang putih, bawang merah dan juga halia. Kita masukkan sekali. Dan saya nak kisar. Tak bolehlah penuh nanti dia akan kisar tu tak jalan. Jadi kena bubuh air. Okey, saya nak pergi kisar ni. Okey, ni bawang yang saya dah kisar tadi dengan bawang putih, halia juga, bawang besar. Kena tapis tapis air kisar tu, tapi jangan buang air bawang ni. Kita letak tepi dulu. Kan bila kita nak tumis nanti, kita kena letak air bawang ni, sebab air bawang ni nanti dihilang manis dia kan. Jadi saya tapis air bawang dia. Tak tepi dulu. Okey, sekarang saya nak kisar cili kering yang kita dah rebus bagi dia lembut senang kita nak kisar. Okay, saya masukkan dalam pengisar ataupun orang panggil blender je. Kita selalu sebut blender kan, ada orang kata kisar. Jadi kita buat blender separuh je. Jadi cili ni pun kita dah blender, kena tapis kita tak nak ada air kan, dia lambat. Air banyak nanti sambal tu basi. Okey, sekarang kuali dah panas, kita masukkan 1 sendok minyak masak Untuk kita nak tumis bawang tadi. Api kena perlahan sikit. Tadi bawang yang kita dah kisar ni, kita tapis. Sampai bawang ni dah garing memang garing sikit. Dah ada hilang bau tu, bau bawang tu. Dah baru kita masukkan cili. Kita kena apikan perlahan supaya jangan hangus bawang ni. Kita biarkan dulu sampai dia dah hilang bau bawang yang tenyit tu. Okey, sekarang bawang dah
kekuningan, nampak kekuning, dah kuning tu. Maka kita bolehlah masukkan cili yang kita kisar ni. Cili yang kita dah kisar, kita masukkan sekali. Ibu sambal ni kita boleh simpan dalam botol bila dah sejuk. Kita kena sejukkan dulu. Bila dah masak, dia akan bertukar berwarna macam nak hitam-hitam sikit dah, hitam macam merah hati. Sekarang dia warna merah kan, merah macam ni. Nanti bila dia dah betul-betul masak macam bertukar warna merah hati, merah kehitaman tu, maknanya dia cukup masak lah sambal ni. Jadi senanglah kita nak masak apa pun kan, dia tak payah tunggu lama. Dia tumis saja, masukkan. Kalau saya nak masak sambal udang ke, sambal telur ke, jadi kita masukkan aja bahan dia. Ini saya buat asas dia, asas ibu sambal ni. Jadi saya tak letak garam, tak letak asam jawa, tak letak belacan. Itu kita akan panggil bahan-bahan perasa ni letak kemudian. Sebab kita ini adalah asasnya saja. Itu panggil ibu sambal. Jadi kita nak masak apa, kadang-kadang ada masakan kita tak guna belacan kan. Jadi kalau ada yang belacan tu, kita tambahlah belacan. Lepas tu nak letak asam jawa, letaklah asam jawa ataupun cuka ke. Jadi cita rasa masakan kita tu berlainan. Jadi saya buat ni cuma dia basic sambal je ya. Perempuan boleh cuba ni lah. Ini boleh tahan lama ya, kalau kita berurang botol. Dia dah sejuk, baru kita letakkan dalam botol. Kemudian kita simpan dalam peti sejuk ya. Bahagian yang bawah tu, chiller tu. Okey, sekarang saya nak masukkan air bawang yang kita kisar tadi, yang kita tapis tu kan. Jadi dia kita nakkan manis dia tu ya, air bawang tadi tu. Jadi kita masukkan supaya jangan dia pekat sangat, bagi dia rasa air bawang manis tu kan. Kalau kita buat dengan tu dia lambat garing apa ni bawang tu. Jadi kita buangkan air dia sikit. Ini kita kena remehkan sambal ni sampai dia betul-betul masak ya. Jadi api kena perlahan lah. Okey, sekarang kita tutup. Kita tutup, biarkan dia renyah. Okey, sekarang kita nak tengok. Dah cukup masak dah ni. Dia dah kering air. Dan kita tutup api lah. Tutup api ya. Sejukkan nanti bolehlah kita buang botol. Bolehlah simpan. Kita nak masak guna paste ibu sambal. Ni ibu sambal dah sejuk elok, kita masukkan di dalam botol. Saya nak kita nak simpan. Sebelum simpan, masukkan asam keping ni. Asam keping yang kita dah basuh bersih, kita masukkan dalam ni. Dalam asam keping ni, petua dia untuk jangan bagi sambal ibu sambal kita ni dia ada kulat putih. Jadi kita buat dalam ni. Ni ibu sambal dah sejuk elok, kita masukkan di dalam botol. Saya nak kita nak simpan. Sebelum simpan, masukkan asam keping ni. Asam keping yang kita dah basuh bersih, kita masukkan dalam ni. Dalam asam keping ni, petua dia untuk jangan bagi sambal ibu sambal kita ni dia ada kulat putih. Jadi kita buat dalam ni.